Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah bismillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi untuk kita berkongsi berkenaan dengan apa-apa saja tazkirah yang berkaitan dengan bulan Ramadan ni, insya-Allah. Baik, hari ini insya-Allah kita nak sambung terus kepada perbincangan kita hari ini. Pertama kita nak bincangkan sedikit berkenaan dengan sabar, kemudian kita nak bincangkan juga berkenaan dengan istiqamah. Sebab kedua-dua ni dia sebenarnya ada kaitan lah. Sebab untuk istiqamah kita kena ada kesabaran. Jadi kita akan lihat bulan Ramadan ini sebenarnya lah bulan yang sangat sinonim dengan kesabaran. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, sum syahras sabri Ramadan. Sum syahras sabri Ramadan. Berpuasalah kamu pada bulan kesabaran. Iaitu Ramadan. Riwayat Abu Daud. Jadi kalau kita nak lihat apa yang dimaksudkan dengan sabar. Sabar ni tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia berasal daripada kalimah bahasa Arab yang maksud dia sekat atau kawal. Jadi bila dia ditimpa musibah dan dia bersabar, maka sebenarnya dia telah menyekat dan mengawal dirinya daripada bertindak di luar batasan agama. Apa yang contohnya dia salahkan takdir dan dia berburuk sangka kepada Allah SWT, sangka buruk. Jadi ulama pun dia dah bahagikan sabar tu pada 3 bahagian. Pertama, sabar tu ada dalam melakukan ibadah. Kedua, sabar tu dalam meninggalkan kemaksiatan. Dan ketiga, sabar tu dalam menghadapi ujian takdir yang menyakitkan. Jadi kalau kita lihat bahawa Allah SWT sendiri berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maksudnya taklah aku ciptakan jin dan tidaklah aku ciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi maksudnya ibadah tu ialah mengabdikan diri kepada Allah SWT, dan itu adalah matlamat utama percintaan kita di dunia ni. Sebab tu kita bulan Ramadan ni kita tengok kita puasa. Kita tinggalkan benda yang halal untuk kita. Tetapi kita tinggalkan sebab Allah SWT nak bulan Ramadan, siang harinya tinggalkan perkara tersebut. Itu adalah lambang kita ini adalah hamba Allah SWT. Jadi, untuk melakukan amal ibadah, kita perlukan kepada rasa sabar yang tinggi. Dan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Sebab segala perintah Allah tu, tuan-tuan muslimin muslimat dan rahmat Allah, dia kena laksanakan dengan penuh keikhlasan. Dan juga dia kena dengan rasa sabar, yang mana ada kalanya hati kita ni kan dia bolak-balik. Kadang-kadang badan kita lemah. Jadi kita tak mampu nak istiqamah dengan amal ibadah. Sebab tu dalam perkara ini Allah SWT dia dah berfirman dalam surah Maryam ayat 65 yang bermaksud, yang berbunyi Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budahu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Maksudnya dialah Tuhan yang mentadbirkan langit-langit. Dia takbirkan langit-langit dan bumi serta apa yang ada antara keduanya, maka apa nak buat? Abdikan diri kamu. Jadi hamba Allah SWT dan bersabarlah untuk beribadah kepada dia. Ada Allah tanya lagi, ada kamu ketahui ke siapakah yang setanding dengannya? Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, apabila Allah SWT merintahkan manusia ni bersabar dalam ibadah, maka jelas sekali menunjukkan bahawa sabar adalah satu elemen penting yang perlu ada bagi seorang muslim dalam setiap amal ibadah yang dikerjakannya. Jadi kalau tak ada rasa sabar dalam jiwa dengan disulami rasa keikhlasan, mustahil seorang hamba tu dia mampu melaksanakan segala suruhan Allah SWT. Mustahil.
Dia takkan boleh buat segala seluruhan Allah SWT, dan dia takkan boleh buat segala seluruhan Rasulnya secara sempurna. Jadi in order untuk dapat istiqamah, pertama kita kena sabar. Pendek kata, segala amalan soleh, apa saja yang diperbanyakkan pada bulan yang mulia ni, bulan Ramadan ni, segalanya kena apa? Kena ada kunci yang paling utama, ialah kesabaran yang tinggi dalam menunaikannya. Maka ketahuilah bahawa syurga tu dia bukannya jalan nak ke sana tu bukan dengan bersenang lenang, lepak-lepak saja, bukan. Tapi dia memerlukan kesabaran dan kekentalan jiwa. Dia perlukan mujahadah. Dalam apa saja yang dilaksanakan, dan dia kena mujahadah untuk meninggalkan segala larangan Allah SWT. Sabda Rasulullah SAW dalam satu hadis, dia berbunyi, jadinya tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, macam kita katakan tadi, nak buat ibadah terutama dalam bulan Ramadan ni, dia kena sabar yang tinggi. Sebab syurga ni dia bukan jalan dia untuk senang lenang, tapi dia perlukan kekentalan jiwa. Dia perlu kesabaran dalam kita laksanakan segala ibadah, terutama yang dalam bulan Ramadan ni. Sebab betul Rasulullah SAW dia bersabda, khuffatil jannatu bil makarihi wa khuffatin naru bis syahawat. Dikelilingi syurga ni dengan perkara yang tidak disukai, dan dikelilingi neraka dengan keinginan syahwat. Riwayat Muslim. Jadi bila kita dah tahu kunci utama adalah sabar, maka itu adalah sebagai persediaan buat kita lah, untuk kita menjalani apa-apa saja ibadah. Dan untuk terus kekal dalam bulan Ramadan ni melakukan ibadah, dan terus juga istiqamah sampai bila-bila, sampailah kita bertemu Ramadan yang seterusnya, dan sampailah Allah mengambil kita kembali. Maka kita kena tahulah juga apa tips-tips untuk istiqamah ni. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari, maka kita tergolong dalam orang yang sentiasa istiqamah, insya-Allah. Jadi apa maksud istiqamah? Itu kita nak tahu dululah. Kita duk sebut istiqamah. Jadi maksud istiqamah ialah menempuh jalan, terutama jalan agama yang lurus lagi benar. Jadi dia tak berpaling ke kiri maupun ke kanan. Jadi istiqamah ni mencakupi apa? Meliputi pelaksanaan, yakni semua bentuk ketaatan kepada Allah, zahir dan batin, dan meninggalkan semua bentuk larangan dia. Ini maksud istiqamah. Yang disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Di antara ayat yang menyebutkan keutamaan istiqamah adalah firman Allah SWT, innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqamah, berterusan pada pendirian mereka, istiqamah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka, yakni dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperolehi syurga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surah Fusilat ayat 30. Jadi tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan istiqamah sebenarnya ada 3 pendapat di kalangan ahli tafsir. Ada yang kata istiqamah di atas tauhid, ada yang kata istiqamah dalam ketaatan dan menunaikan kewajiban Allah, ada yang kata istiqamah atas keikhlasan hinggalah maut menjemput. Itu. Jadi istiqamah sebenarnya boleh mencakupi 3 perkara ini, dan dia tidak bertentangan di antara satu sama lain. Jadi ayat di atas cerita bahawa orang yang istiqamah, orang yang teguh di atas tauhid dan ketaatan, maka malaikat pun akan kabarkan berita gembira pada dia ketika maut menjemput. Dia kata janganlah takut, jangan sedih. Jadi Mujahid, Ikrimah, Said bin Aslam bila tafsirkan ayat tersebut, dia kata janganlah takut pada akhirat yang akan hadapi kalian, yang akan kalian hadapi, dan janganlah bersedih dengan dunia yang kalian tinggalkan, itu anak, keluarga, harta, tanggungan, hutang. Sebab kita nak berjumpa dengan Allah SWT ni tempat yang kita rasa asing.
Tetapi sebenarnya itulah tempat kita kembali berjumpa Allah SWT. Tapi yang kita tinggal di dunia ni sebenarnya palsu je. Tapi itulah yang nanti akan mendatangkan kesedihan. Siapa nak jaga? Isteri aku ni nanti jadi hak siapa? Kita akan fikir macam-macam, kita akan fikir. Sebab apa? Sebab kita risau nak tinggalkan dunia ni. Jadi Mujahid Ikrimah dan juga Zaid bin Aslam dia kata, jangan takut pada akhirat yang akan kalian hadapi, jangan sedih dengan dunia yang kalian tinggalkan, itu anak, keluarga, harta dan tanggungan hutang. Kerana malaikat nanti akan menguruskan dia. Itu. Bila kita istiqamah, jangan risau. Whatever, kalau kita ambil kita bila masa Allah nak, jangan risau, Allah akan uruskan keluarga kita. Allah uruskan harta kita. Allah akan uruskan hutang kita. Allah akan uruskan segala-galanya. Yang penting dengan niat, masa kita berhutang, apa semua kita ada niat nak membayarinya lah. Bukan sengaja-sengaja. Begitu pula mereka diberi kabar gembira berupa syurga yang dijanjikan. Dan akan dapat macam-macam kebaikan dan terlepas daripada macam-macam kehinaan. Zaid bin Aslam mengatakan bahawa kabar gembira sini bukan hanya dikatakan ketika maut jemput, namun ketika dalam kubur lagi dan ketika hari berbangkit. Ini yang menunjukkan keutamaan seorang yang mampu untuk beristiqamah. Jadi Al-Hasan Al-Basri ketika membaca ayat di atas, dia pun berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ini doa dia. Jadi kalau boleh kita hafal selalu kita dalam bulan Ramadan pun, ya Allah, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Yang membuat maksud, ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, berilah kepada kami keistiqamahan pada kami. Ini doa yang jangan kita tinggalkan. Ini doa. Jadi yang serupa dengan ayat di atas adalah firman Allah SWT. Innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang dia mengatakan Rabb, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka pula tidak berduka cita, tidak bersusah-susah hati, tidak bersedih hati. Mereka itulah penghuni syurga. Mereka kekal dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah dikerjakan. Surah Al-Aqaf ayat 13 hingga 14. Daripada Abu Amrah Sufyan bin Abdillah, dia kata, Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Wa fi hadisin Abi Usama ghairaka qala qul amantu billahi fastaqim. Wahai Rasulullah SAW, ajarlah padaku dalam Islam ini, dalam agama Islam ini ucapan yang mencakupi semua perkara Islam sehingga aku tak perlu lagi bertanya tentang hal itu kepada orang lain setelahmu. Dalam hadis Abu Usama dia katakan, selain engkau. Rasulullah SAW bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqamahlah dalam ucapan itu. Ibn Rajab mengatakan wasiat Nabi SAW ini dah mencakupi wasiat dalam agama seluruhnya. Baik, ketika kita nak berjalan di jalan yang lurus ni, kita nak penuhi tuntutan istiqamah, confirm. Kadang-kadang kita akan tergelincir dan kita tak mampu nak istiqamah secara berterusan. Contoh sabar, kita sabar, lalu terpas juga. Itu adalah kebiasaan manusia. Jadi apa yang nak kita buat untuk menutupi kekurangan ni? Jawapannya sebenarnya kita boleh lihat pada dalil firman Allah SWT, surah Fusilat ayat 6. Allah SWT kata, Allah rakam apa yang Nabi kata. Para Nabi pernah kata, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Bahawasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahawasanya Rabb Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah istiqamah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Jadi ayat ni perintah untuk apa? Istiqamah dan sekaligus beristighfar, yang dimohon pada Allah, sebab kita tak mampu nak 100% istiqamah setiap saat, tak mampu. Jadi kita istighfar, minta ampun kepada Allah SWT atas apa kekurangan yang kita buat dalam percubaan kita untuk istiqamah. Kita nak istiqamah, nak tarawih, istiqamah nak baca Quran, istiqamah nak menahan kemarahan, nak menahan syahwat. Tapi semua itu adalah ada terbuka kita kepada kelemahan-kelemahan. So kita istighfar kepada Allah SWT.
Mohon ampun kepada dia. Ibn Rajab Al-Hambali dia jelaskan ayat di atas, istiqamahlah dan mintalah ampun kepadanya merupakan isyarat bahawa seringkali ada kekurangan dalam istiqamah yang diperintahkan. Jadi yang nak tutup kekurangan kepada istiqamah, jalan istiqamah ni adalah dengan cara istighfar, yakni mohon ampun pada Allah. Dan istighfar itu sendiri mengandungi taubat dan istiqamah di jalan yang lurus. Jadi ada beberapa sebab tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kenapa kita kena tetap teguh dalam istiqamah dalam keimanan ni. Pertama, memahami dan mengamalkan dua kalimat syahadah dengan baik dan benar. Yusabbitullahu alladhina amanu biqauli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirati yudillu wa yudillullahu zalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah teguhkan iman bagi orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Dan Allah sesatkan orang-orang yang zalim dan membuat apa yang dia kehendaki. Surah Ibrahim ayat 27. Jadi tafsiran daripada ayat yang berbunyi Allah neguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dijelaskan dalam hadis berikut. Al-Muslim idza su'ila fil qabri yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fadzalika qawluhu yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Jadi seorang muslim itu ditanya dalam kubur, lalu dia berikrar bahawa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka inilah tafsir ayat. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Qatadah Al-Sadusi mengatakan yang dimasukkan Allah teguhkan orang beriman di dunia adalah dengan meneguhkan mereka dalam kebaikan dan amal soleh. Sedangkan di akhirat mereka akan diteguhkan di kubur, yakni ketika menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Jadi perkataan semacam Qatadah ini, seperti Qatadah kata ini, diriwayatkan daripada ulama salaf lainnya. Jadi kenapa Allah boleh teguhkan hati orang beriman di dunia dengan terus beramal soleh dan di akhirat dengan dimudahkan menjawab pertanyaan malaikat dalam alam kubur? Dalam malaikat ditanya, siapa Rabbmu? Siapa Tuhan kamu? Siapa Nabimu? Dan apa agamanya? Jawabnya adalah kerana pemahaman dan pengalaman yang baik dan benar terhadap dua kalimah syahadah. Dia tentu memahami makna dua kalimah syahadah ni dengan benar, memenuhi rukun dan syaratnya, serta dia pula tidak melanggar larangan Allah SWT berupa menyengutukannya dengan selainnya, itu dengan berbuat syirik. Oleh sebab itu, perkara pertama yang kena buat ialah untuk seorang tu dapat beragama dengan agama yang baik ialah mengikuti jalan hidup salaful ummah. Itu jalan hidup para sahabat yang merupakan generasi terbaik daripada umat ini. Jadi dengan menempuh jalan tersebut, dia akan sibuk untuk belajar agama, untuk memperbaiki akidah dia, dalam mendalami tauhid dan juga menguasai kesyirikan yang sangat keras Allah larang sehingga harus dijauhi. Oleh sebab itu kalau kita lihat, jalan yang tempuh adalah jalan ahli sunnah wal jamaah dalam beragama, yang merupakan golongan yang selamat yang akan sentiasa mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan puan-puan muslimat yang dirahmati Allah, jadi jalan yang paling jalan paling selamat untuk kita tempuh ialah jalan ahli sunnah wal jamaah dalam beragama. Dan itulah jalan yang paling selamat sebab dia akan mendapatkan kita pertolongan Allah SWT. Jadi cara lagi untuk kita istiqamah ialah kita kena sebab Quran tu dia cerita Allah akan teguhkan hati-hati orang beriman. Dan Al-Quran itu sendiri adalah petunjuk pada jalan yang lurus. Jadi Allah SWT berfirman, Kul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqqi liyusabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakanlah Ruhul Kudus, yakni Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Rabbmu dengan benar untuk meneguhkan hati-hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta khabar gembira
bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Surah An-Nahl ayat 102. Oleh sebab itu, Al-Quran tu diturun secara peringkat-peringkat untuk teguhkan hati Rasulullah SAW. Seperti mana terdapat dalam ayat, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Berkatalah orang-orang kafir, mengapa Al-Quran tu tak diturunkan kepadanya sekali turun saja, sekaligus, kita kata. Demikianlah supaya kami perkuatkan hatimu dengannya dan kami bacakannya secara tartil, yakni teratur dan benar. Quran Surah Al-Furqan ayat 32. Jadi tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Quran ni jalan utama seseorang untuk terus kukuh istiqamah dalam agama dia. Alasannya kerana Al-Quran adalah petunjuk dan juga ubat bagi hati yang sedang ada rasa keraguan, was-was. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَلِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً. Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang yang beriman. Surah Fusilat yang 44. Sebab tu dalam bulan Ramadan juga kita digalakkan baca Al-Quran. Baca dan tadabbur sekali. Faham maksud dia. Supaya kita dapat melihat cerita kisah-kisah dalam Al-Quran. Kita dapat baca semangat-semangat yang Allah SWT tiupkan kepada kita. Ajar kepada kita supaya kita istiqamah. Supaya kita tak rasa down. Kita tengok pada Nabi pun disayangi Allah tapi ketir ujian dia. Jadi Qatadah kata, Allah telah hias Al-Quran ini sebagai cahaya dan dia ada barakah serta sebagai ubat penawar bagi orang-orang beriman. Ibn Katsir ditafsirkan ayat tersebut, katakanlah wahai Muhammad, Al-Quran adalah petunjuk bagi hati orang beriman dan juga dia adalah ubat penawar bagi hati dari pelbagai keraguan. Oleh sebab itu kita akan saksikan keadaan sangat berbeza untuk orang yang gemar mengaji Al-Quran dengan orang yang menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang lain. Jadi orang yang suka renung Al-Quran, dia suka faham dia, tentu akan lebih kukuh dan teguh dalam agama ini. Inilah sebenarnya usaha kita untuk yang boleh kita jalani agar kita terus untuk istiqamah. Dan tentu saja lebih daripada yang lain-lain juga, antaranya ialah kita kena ada iltizam. Kita mesti betul-betul letak pasak dalam jantung hati ni kita nak menjalankan syariat Allah SWT. Maksudnya adalah apabila seorang tu dituntun, disuruh untuk sentiasa sentiasa istiqamah, sentiasa berterusan, konsisten dalam menjalankan syariat atau dalam beramal dan dia itu tidak putus di tengah jalan. Maksudnya kita ini beramal, beribadah, berdakwah sampailah ke akhir hayat. Sampailah kita kembali berjumpa dengan Allah SWT. Bukan sekadar bulan Ramadan saja ni. Tapi biarlah sampai hingga menutup mata. Sebab sesuatu yang konsisten itu, yang dalam beramal tu lebih dicintai oleh Allah daripada amal yang sekali saja laku. Biar sikit, jangan semua nak kerja banyak-banyak. Nak sembahyang biar sampai 21. Nak banyak-banyak. Tapi tiba-tiba masuk hari ke-7 dah pancit. Relax pelan-pelan kayuh orang kata. Jadi sebagaimana disebut dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau kata Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala adwamuha wa in qal." Amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amal yang berterusan walaupun dia sedikit. Jadi Aisyah pun ketika melakukan satu amalan selalu berkeinginan keras untuk merutinkan perkara tersebut. Jadi An-Nawawi rahimahullah ta'ala kata, ketahuilah bahawa amalan sedikit namun berterusan dilakukan dia lebih baik daripada amalan yang banyak tapi cuma buat sekali je. Ingat bahawa amalan sedikit yang rutin dilakukan akan menyebabkan amalan ketaatan, zikir, pendekatan diri pada Allah, niat dan keikhlasan dalam beramal juga akan membuat amalan tersebut diterima oleh betul Allah SWT. Jadi amalan sedikit namun berterusan, konsisten, sentiasa istiqamah, sentiasa berterusan akan memberikan ganjaran yang besar dan berlipat ganda dibandingkan dengan amalan yang sedikit namun sekali saja. Ataupun digabungkan dengan amalan yang banyak kita buat tapi itu jelah sebulan
Habis Ramadan, habis. Jadi Ibn Rajab Al-Hambali jelas, amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah amalan yang sedikit. Minta maaf. Amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah amalan yang sentiasa berterusan. Beliau pun larang memutuskan amalan dan meninggalkan begitu saja. Sebagaimana beliau pernah melarang melakukan hal ini pada sahabat Abdullah bin Umar. Itu Ibnu Umar dinasihati kerana meninggalkan amalan solat malam. Jadi Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu ia mengatakan Rasulullah SAW berkata kepada dia, Ya Abdullah, la takum mithla fulan kana yakumul lail fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, jangan kau seperti fulan. Dulu dia biasa mengerjakan solat malam, namun sekarang dia tak mengerjakannya lagi. Jadi itu antara dia lah. Jadi kita betul kena buat, jangan banyak-banyak. Buat semampu boleh. Sebab yang paling suka dah sekali dah buat tahajud tu jangan tinggal. Macam sebelum subuh kalau boleh jangan tinggal solat sunat. Itu adalah perkara-perkara yang kalau kita istiqamah ada fadilat yang besar. Jadi selain amalan yang berterusan di sisi Allah, amalan tersebut juga dapat mencegah masuknya virus apa? Virus penat. Untuk beramal, jemu. Jemu. Jika seorang beramal sekali dinamo banyak, kadang akan muncul rasa malas, jenuh. Tapi bila dia beramal sedikit, tapi berterusan, maka rasa malas pun hilang dan rasa semangat untuk beramal akan selalu ada. Sebab tu ada orang dia suruh sampai 11 tahajud tiap-tiap hari. Kita tak mampu buat dua tahajud satu witir pun memadai. Setiap hari kita buat. Tak mampu setiap hari selang sehari, tak mampu selang hari seminggu sekali. Buat atau membuat pada Sabtu Ahad, buat. Yang penting berterusan. Itulah sebab mengapa kita dianjurkan untuk beramal. Yang penting adalah berterusan walaupun jumlah dia sedikit. Kata nanti penat. Bila penat nanti mula tinggal semua. Habis tak ada dah. Tak ada dah apa yang kita buat. Tu sebab tengok bulan Ramadan penuh masjid. Penuh. Tapi lepas tu lama-lama dia akan beransur kurang sampailah dia kembali kepada normal dalam masyarakat kita, iaitu masjid memang tak ramai orang. Itulah. Wallahu a'lam, saya rasa cukup dulu. InsyaAllah besok kita sambung lagi berkenaan dengan istiqamah ni. Sebab banyak sebenarnya kita nak ceritakan. Mudah-mudahan Allah SWT rahmati. Ada apa salah silap, mohon maaf. InsyaAllah kita sambung lagi perbincangan kita dalam topik istiqamah ni. Sebab saya rasa sangat penting supaya kita faham. Jangan kita ni gopoh nak buat semua benda. Nak jadi macam ulama, semua benda kita nak buat. Tetapi kita lupa bahawa kemampuan kita tak tahu mana. Biarlah sedikit. Buat duha sikit, baca Quran sikit. Dan dia berterusan berlaku daripada kita baca sekali hatam. Dan hatam teruslah habis majlis hatam. Tiba-tiba kita jumpa Quran pada pertemuan tahun depan pula. Jadi itu sesuatu yang tak bagus lah. Jadi baik kita sedikit tapi berterusan. Jangan ikut orang ada keupayaan masing-masing. Setiap orang ada keupayaan masing-masing. Kita ikut berdasarkan kemampuan diri kita lah. Dan yang penting berterusan. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Dah buat, jangan berhenti. Kalau jenis memang biasa dah buat perkara tersebut, jangan berhenti. Wallahu a'lam, saya rasa cukup dulu. Sekarang ini insyaAllah kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.